Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Muhammad Redha bin Muhammad. Sama-sama kita dalam video kali ini untuk membincangkan berkaitan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan sanad talaqqi Al-Quran secara pendahuluan ataupun pengenalan berkaitan dengan sanad talaqqi Al-Quran ini. Jadi kepada para penonton sekalian yang masih belum subscribe channel saya, boleh menekan butang subscribe di bawah supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang insya-Allah. Jadi dalam video kali ini ringkasan sahaja, pendahuluan sahaja ataupun pengenalan berkaitan dengan sanad talaqqi Al-Quran, yang mana kita boleh lihat gambar rajah di tepi ini. Ini adalah gambar sijil sanad ataupun buku sanad. Kebiasaannya para pelajar yang mengambil sanad talaqqi Al-Quran ini, mereka akan diijazahkan kemudian diberikan daripada guru mereka sama ada satu sijil. Sijil yang mana dalam sijil tu ada ditulis nama-nama qari ataupun qurra daripada awal, daripada siapa pembaca, anak murid tu, nama anak murid, sampailah kepada Rasulullah SAW dalam satu sijil kebiasaannya. Ataupun ada juga sebahagian syekh yang memberikan buku sanad talaqqi Al-Quran ini. Dalam tu dia ceritakanlah, dia dituliskan satu persatu secara detail, secara jelas, yang boleh disimpan dan dibaca. Sebagai bukti, sijil dan juga buku ini adalah sebagai bukti bahawa pelajar tersebut telah pun menamatkan pengajian talaqqi Al-Quran mereka bersama dengan seorang guru yang mana dibaca daripada awal Al-Fatihah sehinggalah tamat An-Nas. Jadi kita nak mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan sanad talaqqi Al-Quran ini. Apakah kepentingan dia? Kenapa kita perlu mengetahui berkaitan dengan sanad talaqqi Al-Quran ini? Yang pertamanya, sanad adalah merupakan salah satu bagi dalam pengajian Al-Quran, bacaan Al-Quran, salah satu daripada rukun qiraat sahihah. Ini kita lihat di sini, rukun qiraat sahihah, iaitu satu rukun yang mana menjadikan bacaan itu, qiraat itu boleh dibaca, qiraat itu boleh diamalkan, qiraat itu sahih. Jadi salah satu rukunnya adalah sah sanad. Kita lihat di sini ada 3 rukun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Apa dikatakan di sini? Kita baca, fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahazihi salasatul arkan. Okay. Jadi yang pertamanya ada 3 rukun qiraat sahih. Yang pertama adalah ma wafaqa wajha nahwi, iaitu mestilah qiraat itu ataupun bacaan Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu mestilah menepati salah satu daripada kaedah bahasa Arab. Disebut wajha nahwi. Yang kedua, rukun kedua, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi, mestilah bertepatan juga dengan salah satu daripada resam Utsmani. Yang mana kalau kita baca sejarah Al-Quran daripada sejak zaman Sayyidina Utsman, yang mana disebarkan Al-Quran itu ke negara-negara Islam, wilayah-wilayah Islam. Jadi kita akan merujuk kepada resam yang tertulis dalam Al-Quran itu. Itu adalah resam Utsmani. Maka bacaan Al-Quran yang menepati resam Utsmani itu adalah rukun dan juga akan menjadikan bacaan Al-Quran itu sahih. Maknanya boleh dibacalah. Rukun qiraah sahihah. Okey, itu yang nombor 2. Menepati bahasa Arab, menepati resam Utsmani. Yang ketiga disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Al-Jazari, wa sahha isnadan, mestilah sah sanadnya, bersambung sanad bacaan Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ni yang kita cerita pasal sanad sekarang ni. Sanadlah yang menjadikan bacaan Al-Quran itu sahih. Yang mana kita tahu, bila sah sanad bermaksud ayat Al-Quran itu sampai
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rukun qiraat yang telah disusun oleh qurra. Maka apabila ketiga-tiga rukun ini maknanya menepati kepada ketiga-tiga rukun ini, maka terjadilah ia Al-Quran. Boleh dibaca. Qiraat sahihah. Qiraat yang sahih. Fahadhihi salasatul arkanu. Maka ini adalah tiga rukun tersebut. Maka penting untuk kita mengetahui ilmu sedikit sebanyaklah bagi orang yang membaca Al-Quran. Tak tahu banyak pun, kalau kita kena tahu sedikit. Sedikit ataupun asas yang berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran. Okay, kita lihat kepada maksud sanad talaqi Al-Quran. Sanad talaqi Al-Quran membawa maksud salasilah perawi. Bersambung perawi yang meriwayatkan bacaan Al-Quran. Okey, anak murid ambil daripada guru. Guru ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia, ambil daripada guru dia secara bersambung, tidak boleh terputus daripada sumber utama. Siapa sumber utamanya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis bersambung sampai Nabi yang bawa hadis tu. Ayat Al-Quran juga bersambung oleh qurra para qari, bersambung sampailah sumber utamanya adalah sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sahaja. Nabi yang membawa Al-Quran itu kepada umat Islam. Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila bersambung sampai Nabi, maka Al-Quran itu, qiraat itu dikira sahih, bersambung sanadnya sampai kepada Nabi. Dan diperolehi secara bersemuka di hadapan guru. Ini syarat dia. Kita kena bertemu dengan guru. Apabila kita nak belajar Quran, kena jumpa guru, kena belajar secara berguru, kena duduk depan guru, bertemu guru. Guru akan tegur apabila kita salah. Apa yang kita baca, guru akan dengar. Kalau kita salah, guru akan tegur kita punya bacaan. Ini yang kita panggil sebagai talaqi. Talaqi iaitu bertemu dengan guru kita. Sanad tu rangkaian perawi tadi, bersambung sampai Nabi. Talaqi, kita bertemu dengan guru kita, kita baca dan akan disahkan oleh guru kita bahawa bacaan kita itu adalah betul bertepatan dengan kaedah bacaan Al-Quran yang sahih. Okey. Kemudian yang terakhirnya, yang mana sanad talaqi Al-Quran ini kita lihat semakin lama semakin masyhur di Malaysia. Semakin masyhur pengajiannya. Maknanya ada pusat-pusat pengajian yang menawarkan pengajian talaqi Al-Quran secara bersanad. Ada juga dijalankan di masjid-masjid ataupun surau, ada juga. Dan kebanyakannya kita akan belajar secara bersanad ini di Malaysia adalah bacaan qiraat Hafs an Asim. Dan kebiasaannya guru-guru yang mengajar ini, mereka memperolehi sanad mereka ini biasanya daripada Mesir. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, ramai daripada Mesir. Guru-guru ni belajar di Mesir, orang Melayu belajar di Mesir, dapat sanad Al-Quran, bawa balik ke Malaysia dan ajarkan kepada masyarakat di Malaysia. Semakin lama semakin masyhur pengajian ini. Ada juga sebahagian tempat ataupun sebahagian pusat pengajian yang diimport, dia panggil syekh-syekh daripada luar, daripada Mesir kebiasaannya juga, untuk mengajar di Malaysia selama beberapa bulan, selama beberapa hari. Ada juga syekh-syekh Arab ini yang Mesir ni juga menetap di Malaysia dan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat di Malaysia. Dan juga khusus ada juga sebahagian daripada mereka menawarkan pengajian talaqi Al-Quran secara bersanad. Jadi pengajian ini semakin lama semakin berkembang. InsyaAllah saya akan buat beberapa video berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran ini secara bersiri. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah video saya pertama berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran, yang mana saya mengkaji berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran ini dalam kajian PhD saya. Dan saya insyaAllah akan selesai kajian saya ini, saya akan berkongsi banyak lagi berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran supaya dapat memberi manfaat kepada masyarakat kita di Malaysia insyaAllah. Jadi gambar ini kalau kita lihat, ini adalah saya punya sanad. Bawah sekali ada nama saya Muhammad Ridha bin Muhammad daripada guru saya, sampailah bersambung sampailah kepada Al-Imam Ibnu Al-Jazari di sini. Lepas Imam Ibnu Al-Jazari akan bersambung sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sanad lalu Imam Ibnu Al-Jazari, tapi ada juga sanad yang tak lalu Al-Imam Ibnu Al-Jazari.
ada saya kongsikan sanad itu di Facebook saya. Jadi kajian-kajian berkaitan sanad Al-Quran ini kita lihat masih kurang di Malaysia. InsyaAllah kita akan semakin berminat, makin ramai yang berminat dan berkongsi berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah saya akan sambung lagi berkaitan dengan sanad talaqi Al-Quran ini pada video-video yang akan datang. Jangan lupa share, subscribe channel saya dan like, komen sekiranya ada sebarang pertanyaan. Boleh komen di bawah di ruangan komen. Jadi setakat itu saja perkongsian kita dalam video kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.